والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan setinggi kesyukuran di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada Jumaat yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita duduk di dalam rumah Allah, beriktikaf pada hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan pahala yang dituliskan oleh para malaikat di pintu-pintu masjid rumah Allah pada Jumaat ini. Di samping kita memperolehi keampunan mingguan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam ruangan masa yang ada ini, sebelum sama-sama kita mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib dan menunaikan salat fardu Jumaat, insya-Allah ada beberapa perkongsian berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh sama-sama untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran, yakni berkenaan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud di dalam sunannya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda menyatakan bahawasanya thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikat, sesungguhnya ada 3 perkara yang memberikan keselamatan dan perlindungan, dan 3 perkara yang membawakan kebinasaan dan kehancuran. Maknanya dalam hadis ini Nabi memberitahu pada kita ada 3 perkara yang boleh memberikan kebaikan dalam hidup kita dan boleh menjadi satu perlindungan ataupun keselamatan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Adapun ada 3 lagi perkara yang boleh memberikan kehancuran dan kebinasaan kepada seseorang di dunia ini dan juga di hari akhirat. Dalam erti kata yang lain, ada 3 kunci keselamatan dan 3 kunci kehancuran. Baik, maka baginda menyatakan fa'ammal munjiyat, adapun 3 kunci yang membawakan kepada perlindungan dan keselamatan. Penting keselamatan ni tuan-tuan, sebab kita hidup kat dunia ni pun soal keselamatan sangat penting. Sebab tu masing-masing jaga SOP, ada penjarakan, adanya pemakaian face mask. Kemudian juga dari sudut keselamatan dan perlindungan kita juga ada takaful dan seumpama dengannya, ya, kerana ini adalah salah satu daripada tuntutan syarak untuk kita menjaga nyawa dan juga menjaga tubuh badan kita. Tetapi ada satu perkara yang Nabi peringatkan juga, perlindungan, skim perlindungan ini, skim keselamatan ini bukan terbatas pada batang tubuh kita sebagai manusia untuk hidup di dunia, tetapi skim ini adalah merupakan satu skim perlindungan keselamatan yang menyeluruh, yang mana full coverage. Tuan-tuan boleh tuntut tanpa ada limited. Setengah takaful dia ada limited cover, dia tengok berapa bayar, berapa cover dia. Tapi skim perlindungan Allah unlimited tuan-tuan, full coverage. Dan benda ini kita boleh dapatkan di dunia, apatah lagi perlindungan ini lebih besarnya di hari akhirat kelak.
Baik, adapun yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqwallahi fis sirri wal alaniyah. Perkara yang pertama adalah seseorang itu bertakwa kepada Allah Taala ketika ia berada dalam keadaan bersendirian dan ketika ia berada di khalayak orang ramai. Ini kunci untuk mendapat takaful di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Skim pelindungan yang sangat hebat, yang bukan sekadar melindungi kita daripada kemurkaan Allah dan daripada kemaksiatan dan kejahatan, tetapi melindungi kita daripada bala yang lebih besar, iaitu azab neraka Allah Azza wa Jalla. Apa dia skimnya yang pertama yang Allah perkenalkan dan Nabi SAW tuntutkan kepada kita? Taqwa. Cuma tuan-tuan, taqwa ni semua orang tahu. Tiap-tiap Jumaat kita dengar khatib kata ittaqullah. Tapi dia satu perkataan yang ringkas tapi memberi kepada satu amalan yang sangat sulit. Kerana ulama kata taqwa ini dari segi bahasa ta'rifan yang mudah, daripada perkataan wiqayah. Al-waqa wiqayah. Apa maknanya tuan-tuan? Perlindungan, menjauhkan. Jadi takwa ini pertama iaitu melahirkan perasaan takut kepada Allah. Yang kedua, melahirkan perasaan ketaatan kepada Allah. Dia dua kombinasi sifat ini. Satu, takut kepada Allah, kerana takut mendorong kita untuk berbuat amal dan takut mendorong kita untuk meninggalkan kejahatan. Yang keduanya adalah ketaatan, kerana perasaan takut dan juga perasaan perhambaan dalam diri seseorang mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tetapi manusia punya nilai takwa ni tak sama. Semua faham konsep takwa, tapi nilai takwa tu tidak sama. Macam kita tengok duit RM50. Setiap, ya, duit itu bernilai, RM50 itu bernilai. Tetapi percayalah, setiap orang memandang RM50 tak sama nilainya. Kalau orang yang gaji RM50,000, dia pandang RM50 tak sama macam orang gaji RM5,000. Macam tu juga takwa. Nilaian takwa bagi seseorang itu berbeza antara satu dengan yang lain. Sebab itu Nabi SAW memperincikan. Nabi kata hakikat takwa yang sebenar yang kita selalu duk dengar, haqqa tuqatih, betul-betul takwa, kita tak faham. Pasal kadang-kadang tak diexplainkan. Rupanya sebenar-benar takwa tu dia terbahagi kepada dua. Satu, bertakwa kepada Allah dikala mana kita bersendirian. Apa maknanya? Kita melaksanakan perintah Allah walaupun dalam suasana kondisi kita susah, ataupun dalam suasana kondisi kita senang, atau dalam suasana kondisi kita sakit, dalam musibah, atau dalam suasana kondisi kita sihat, atau dalam suasana kondisi kita duduk sorang-sorang, tak ada mata yang memandang dan telinga yang mendengar kita, tapi kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maknanya tuan-tuan, dalam bahasa yang mudah, tidak dibedakan ketaatan kita kepada Allah dalam setiap keadaan. Tuan-tuan, manusia ini iman dia naik dan turun. Ada orang ketika susah takwanya tinggi kepada Tuhan, Masya Allah, hebat takwa dia ketika dia dalam keadaan musibah dan kesusahan. Tapi ketika dia dalam kesenangan, takwa dia merudum. Ada orang ketika sakit, takwanya tinggi kepada Allah. Ketika sihat, hilang. Ada orang ketika mana dia tidak berharta, takwanya tinggi kepada Allah. Ketika dia berharta, hilang nilai takwanya kepada Allah. Ada orang ketika tiada kedudukan, takwanya tinggi kepada Allah. Ketika memiliki kedudukan, tiada takwanya kepada Allah.
Begitulah fasa, suasana, situasi manusia apabila mereka berada dalam kehidupan. Sebab itu, bagaimana Nabi mengajarkan pada kita, ubat taqwa ini dia tak membedakan watak kita dalam setiap keadaan. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, baginda mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Keadaan situasi apa pun kamu mesti bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bila berada di masjid, kita rasa takwa kita lebih, bila balik dekat rumah kita rasa takwa kita kurang, itu masih lagi belum mencapai haqqa tuqatih. Kalau duduk dalam masjid rasa rajin nak baca Quran, duduk rumah Quran pun tak pegang, kita belum mencapai haqqa tuqatih. Sebab kita membedakan di antara kepatuhan kita kepada Allah ketika di suatu tempat tapi tidak di suatu tempat yang lain. Ketika berada di dalam Ramadan, Masya Allah taqwa. Lepas Ramadan, inna lillah. Contoh. Jadi itu haqqa tuqatih yang kena difahami. Dan ulama mengatakan bertakwa kepada Allah ketika berada bersendirian lebih sulit daripada ketika di khalayak orang. Sebab kadang-kadang kalau di khalayak orang kita termotivasi. Kita nampak orang buat ibadat, kita nak buat. Kita nampak orang buat, kita nak buat, termotivasi. Tetapi kalau kita duduk dalam keadaan bersendirian, maka itu adalah lebih sulit, kerana tidak ada mata yang memandang, tapi kita merasakan Allah Ta'ala selalu memerhatikan setiap tindak tanduk dan perbuatan kita. Sebab itu kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, atqan nas may yattaqillah inda khuluwihi. Kata Sayyidina Umar, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang takut dia kepada Allah dikala tidak ada manusia berbanding dikala ada manusia. Sebab kalau ada orang ni, perasaan kita segan tu lebih banyak. Segan orang tengok kita, segan orang memerhati kita, segan orang dengar kita. Tapi berbeza ketika kita dalam keadaan bersendirian, kita lebih merasakan perasaan itu kepada Allah mengatasi manusia. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Jadi jangan dibeda-bedakan, ya, ketakwaan kita pada Allah dalam satu keadaan, tidak pada satu keadaan. Yang kedua, baginda menyatakan rahsia keselamatan yang keduanya adalah al-qawlu bil haq fi ridha was sakhat. Ini pun susah. Tapi nak dapat perkara redha Allah ni bukan senang. Perlindungan Allah ni bukan mudah. Yang kedua, bercakap benar, sama ada pada benda yang kita redha atau benda yang kita tak redha. Apa ulama kata? Syekh Ali Al-Mubarakfuri ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata apa? Maknanya bercakap benar pada benda yang kita suka atau benda yang kita tak suka. Contoh katakanlah, kalau tuan-tuan nak cakap benda yang benar, yang syariat kata itu benda benar, kita nak cakap. Tapi bila kita nak cakap tu pada orang yang kita redha, yang kita sayang, sahabat karib kita, ahli keluarga kita, kita tak boleh nak cakap benar tu. Sebab sayang kita melebihi daripada kebenaran yang kita nak sampaikan. Ini tak betul. Maka oleh kerana itu, syarak menegah, kerana benda inilah yang memberi jalan kepada manusia berbuat kemungkaran, kerana dia memilih-milih untuk bercakap benar. Dan jangan pula kamu bercakap benar pada orang yang as-sakhat, yang kamu tak suka. Pada golongan orang yang kita tak suka, kita cakap benda yang benar. Benda orang yang kita suka, kita tak cakap benda yang benar tentang diri mereka. Ini ketidakadilan di dalam syarak. Sebab itu dalam Islam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara sahabatnya dalam menyampaikan kebenaran, hatta yang di kalangan sahabat yang Nabi cintai sendiri. Contoh, Nabi sayang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sayang Abu Dzar. Nabi pernah panggil Abu Dzar sebagai Khalil, kekasihku. Tapi bila Abu Dzar pernah mencela Bilal dalam hadis Muslim, dia marah kat Bilal. Biasalah, sahabat pun manusia juga, ada silih faham. Dia marah kat Bilal. Dia kata, wahai anak perempuan wanita yang berkulit hitam. Bilal terasa, walaupun Bilal hitam, kalau fikir betul tak payah terasa lah, memang hitam. Tapi bukan soal itu. Soal itu bukan perkataan yang dibenarkan oleh agama. Bila Nabi dengar begitu, Nabi jadi marah. Nabi kata, ya Aba Dzarrin, innaka imru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, aku tengok engkau masih berada dalam jahiliyah. Maknanya engkau ni belum berubah sebagai seorang Muslim. Kehidupan kamu masih ada terikat dengan sifat jahiliyah. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berkata benar tanpa memilih sesiapa. Sama ada dia keluarga kita, sama ada dia kawan kita, sama ada dia musuh kita, sama ada dia kumpulan kita, sama ada dia parti kita ataupun tidak, berkata benar tu lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Quran Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang beriman, berkatalah kamu perkataan yang benar kerana memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sama juga ulama menafsirkan fir ridha was sakhat ni, berkata benar pada redha dan sakhat, bercakap yang betul ketika kita sedang marah atau ketika kita sedang sayang. Jangan kita bila tengah marah kat satu orang, kita cakap benda yang tak betul daripada seorang tu. Ketika kita sayang kat satu orang, kita cakap benda yang benar saja pada dia, tapi tidak menegur yang salah. Ini pun tidak adil. Sebab itu Nabi SAW juga pernah ditegur oleh Allah, sekalipun Nabi paling dicintai di kalangan para anbiya. Saidina Abu Bakar juga pernah ditegur. Demikian juga Fatimah anak Nabi SAW sendiri pun pernah ditegur oleh ayahnya sendiri. Demikian juga Aisyah, sekalipun Aisyah isteri Nabi dipanggil sebagai Habibah, yakni kekasih Nabi SAW. Nabi pernah marah Usamah ibn Zaid, padahal Nabi pernah bersumpah, tidak ada orang yang lebih aku cintai selain Hasan dan Husain melainkan Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. Tapi ada kisah dalam Bukhari menceritakan Usamah ni dia pernah pergi jumpa Nabi. Kenapa tuan-tuan? Sebab kawan dia terlibat dengan satu kesalahan. Kawan dia terlibat satu kesalahan. Kemudian kawan dia pergi jumpa Usamah. Kawan dia kata, wahai Usamah, tak ada siapalah yang boleh pujuk Nabi untuk melepaskan aku daripada hukuman ini melainkan engkau. Usamah pun kesian kat kawan dia. Dia sayang kawan dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pujuk Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah, ringankanlah hukuman kepada saudaraku ini. Nabi jadi merah padam wajahnya. Nabi kata, atashfa' fi haddin min hududillah. Kamu nak minta aku tolong pada orang yang telah melanggar batas larangan Tuhan? Kata Usamah, aku tak pernah tengok Nabi marah aku sedemikian rupa melainkan hari itu saja. Tengok, ini antara satu benda yang Nabi ajar kita, supaya ini satu prinsip yang kita kena pegang dalam membawa kehidupan ini. Baru kehidupan kita ini sentiasa berada di atas kebenaran. Terutama yang jadi hakim, yang jadi peguam, bukan senang. Pasal orang ni bayar kita, tak semesti kita kena membenarkan dia kalau kita dia salah.
Macam mana nak beramal dengan hadis ini? Ini pun satu benda yang sangat penting. Baik, pernah juga kalau siapa baca dalam Asbabun Nuzul oleh Imam Suyuti tentang satu ayat Quran dalam surah An-Nisa yang menceritakan bahawasanya ada seorang munafik. Orang munafik ni memang kerja dia melaga-lagakan orang. Apa dia buat tuan-tuan? Dia curi satu barang milik orang Islam, lalu dia letakkan di rumah seorang Yahudi. Ini ada sebab nuzul dalam surah An-Nisa. Bila dia letak, orang Islam ni carilah barang dia. Cari tak jumpa. Akhirnya dia jumpa di sebuah rumah milik orang Yahudi. Kerana dia nak mencetuskan peperangan di antara orang Islam dan orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi tu tak dicari pasal apa pun. Yahudi Khaybar masa tu. Mereka ni Yahudi yang Nabi tak keluarkan daripada Madinah. Nabi ambil tanah mereka masa perang, kemudian Nabi serahkan balik tanah pada mereka. Sebab mereka kata, kami kalau keluar Madinah kami tak ada apa ya Rasulullah. Kami tak mau gaduh-gaduh, kami nak duduk kat sini. Dia bukan macam Bani Qainuqa, Bani Nadir yang Nabi halau dan Quraizah. Ini Bani Khaybar punya, yang mana mereka duduk kat situ. Nabi kata tak apa, harta kamu kami serahkan balik milik kamu, tapi dengan satu syarat, kena bayar cukai, kharaj. Apa-apa tanaman, hasil tanaman mesti bagi pulangan pada negara Islam. Kami setuju. Jadi Yahudi Khaybar ni duduklah. Jadi dia orang tak puas hati, dia nak bagi polemik ini berlangsungan. Jadi dia buat macam tu si munafik ini. Akhirnya bila mencetuskan hampir peperangan, ketika itulah Allah turunkan ayat Quran. Allah Ta'ala tegur Nabi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kerana satu kaum itu kau benci kepadanya, sebab Yahudi kan, kau tak berlaku adil dengan dia. Tuan-tuan, Islam ajar kita berlaku adil walaupun dengan orang kafir. Kalau orang Islam tu yang buat salah, tak boleh bela kerana Islam dia dan menzalimi walaupun dia kafir. Islam tak ajar macam tu. Maka Nabi pun siasat. Bila siasat, tengok-tengok rupanya Yahudi ni tak ambil. Yang ambil, yang merencanakan oleh si munafik itu. Selepas turunnya ayat Quran tadi, Allah tegur kerana Nabi dah bias. Nabi nak sokong bela orang Islam, Nabi nak terus menjatuh hukum kepada si Yahudi ini. Tapi Allah tegur kerana inilah keindahan Islam dan yang membawa kepada bagaimana kita boleh hidup dalam keadaan yang sejahtera. Dan yang terakhir sebagai penutup yang disebutkan munjiat itu tuan-tuan, iaitu al-qasdu fil ghina wal faqar, iaitu sentiasa bersifat sederhana dan rasa mencukupi ketika di saat kaya atau dikala saat miskin. Ini yang penutup Nabi kata, kalau Allah bagi kamu keadaan susah pun, kamu kena redha, kamu kena merasa cukup. Dan kalau Allah Ta'ala beri kepada kamu kekayaan pun, kamu juga perlu merasa cukup dan bersyukur kepada Allah. Jangan ketika kamu miskin, kamu tak bersabar sehingga menggadaikan agama kamu, dan ketika kamu kaya, kamu menjadi melampau batas. Baik, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.